khabar anak-anak murid cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 5 rajin, dan cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat di rumah. Baik, minggu ini merupakan minggu baru, jadual baru kepada kita semua untuk melancarkan lagi pembelajaran kita. Tadinya untuk hari ini kamu akan belajar dua kemahiran. Kemahiran yang pertama dalam video ini, dan kemahiran yang kedua pada video yang seterusnya. Okey, macam biasalah, tajuk kita ialah Bahasa Melayu tahun 5. Di sini segalanya bermula. Baik, sebelum apa-apa kita bacakan doa bersama-sama. Okey, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amril wahlul 'uqdatal min lisani yaqau qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik murid-murid tahun 5 rajin. Macam mana dengan latihan yang telah cikgu berikan kepada kamu pada minggu lepas? Cikgu harap semua murid dapat menyelesaikannya dan juga menghantar kepada cikgu. Dan cikgu akan semak. Cikgu dah mula semak latihan kamu yang cikgu suruh buat dalam buku tulis hari tu. Okey, baik. Kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Buku Teman Setia. Dan kita punya standard pembelajaran hari ini ialah 1.1.3, mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Okey, itu tajuk kita pada hari ini dan kemahiran yang kamu kena kuasai hari ini. Siapa kat sini tak kenal buku? Semua orang kenal buku kan? Daripada buku teks, buku cerita, komik, novel dan sebagainya. Ini semua kita dapat perolehi daripada kedai-kedai buku, dan juga kalau di sekolah, di perpustakaan sekolah. Sebab itu wujudnya program Nilam itu. Okey. Okey, untuk hari ini murid-murid akan dapat yang pertama ialah membaca maklumat dan petikan dialog untuk memberikan respon dengan betul. Okey. Yang kedua, menjawab soalan dalam Google Form mengenai tajuk dengan betul. Okey? Boleh murid-murid? Kita teruskan. Okey, sebelum kita tengok buku teks muka surat 13 tu, okey, cikgu ada kongsikan sedikit kata-kata sastrawan negara daripada Shahnun Ahmad, iaitu malu kepada diri sendiri lebih hebat dari malu kepada orang lain. Malu kepada orang lain boleh juga melarikan diri, tapi malu kepada diri sendiri kekuburlah habis riwayatnya. Itulah kalau kita malu pada orang, kita boleh melarikan diri, boleh sorok, boleh sembunyi dan sebagainya. Tapi kita kalau malu pada diri sendiri, sampai ke kuburlah jawapannya kita bahawa malu kita itu. Jadinya untuk murid-murid alaf baru ni, murid-murid seperti kamu ini perlu buang rasa malu itu untuk melonjakkan keyakinan kamu dan juga menunjukkan kemahiran-kemahiran yang kamu ada. Okey, sifat malu patut ada, tapi jangan terlampau malu. Okey, boleh kita teruskan? Okey. Okey, kelas. Ini yang buku teks muka surat 13 tu. Cikgu harap semua orang dah ada buku teks bersama-sama kamu. Ini cikgu tunjuk contoh ini buku teksnya. Okey, buku teks muka surat 13. Okey, buku teks muka surat 13 tadi. Ada dua, satu maklumat dan satu lagi ialah petikan. Okey, kita lihat sama-sama dulu maklumat
yang di atas tu, iaitu buku teman setia. Tajuk kita pada hari ini, ada 3 orang watak yang telah dimasukkan dalam buku teks ni, iaitu Afifi, Kaijun dan juga Tinesh. Okey, mereka pergi ke mana? Baik, betul lah tu. Ada yang jawab tu. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Biasanya pesta ni dijalankan di Kuala Lumpur lah. Okey, apa yang mereka pandang? Okey, iklan pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. Nampak? Bukan calang-calang pesta buku antarabangsa tu. Baik. Boleh baca di situ. Kenapa Kuala Lumpur dipilih sebagai bandar ataupun ibu kota dunia untuk buku dunia 2020. Okey. Apakah aktiviti yang dijalankan? Ada berapa tu? Okey, ada 6. Bacakan. Apakah slogan untuk ibu kota buku dunia ni? Iaitu KL Baca, menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Dan kalau kita dapat lihat di situ, cikgu ada gariskan satu aktiviti yang biasa kita buat di sekolah, iaitu Dekad Membaca Kebangsaan dari 2021 hingga 2030. Biasa kita buat kan? Yang kita semua murid, semua guru-guru baca buku. Ada satu masa semua orang baca buku, tak kisahlah buku apa, selama 10 minit. Itulah dekad membaca. Apa maksud dekad tu? Siapa tahu? Nanti cikgu akan bagi tahu apa itu maksud dekad kepada kamu semua. Okey? Boleh? Sebabnya di sekolah kita ada buat dekad membaca kan? Jadinya inilah salah satu daripada aktiviti yang kita jalankan sempena Minggu Membaca. Cikgu rasa semua orang ada pengalaman itu. Cikgu pun sama. Okey? Nak tahu tak apa maksud dekad tu? Kalau nak tahu, cikgu tunjukkan. Okey, ini maksud dekad. Okey? Maksud dekad ialah merupakan istilah pinjaman yang diambil daripada perkataan Inggeris. Nampak? Maknanya kita pinjamkan bahasa Inggeris tadi, dekad tu menjadi bahasa Melayu, dekad. Tapi apa maksud yang selebihnya tentang dekad ni? Okey, iaitu datang daripada nombor deka yang mewakili bilangan 10 dengan penjodoh bilangannya pula ditulis sebagai dekas. Okey, jadi di sini maknanya dekad ini ialah 10 tahun. Mengambil masa 10 tahun. Barulah kita boleh dikira sebagai dekad. Sebab tu tadi 2021 hingga 2030, 10 tahun dekad membaca gitu. Untuk membudayakan masyarakat Malaysia untuk membaca buku, tak kisahlah buku apa. Okey, boleh murid-murid? Okey, kita tengok yang kedua, iaitu dialog di antara Afifi, Kaijun dan juga Tinesh tu. Okey. Wah, hebatnya sempena pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020, banyak program yang akan dijalankan. Ya Tinesh, antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah Dekad Membaca Kebangsaan 2021 hingga 2030, kempen membaca kepada pengguna tren, pembinaan pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat, capaian digital untuk golongan kurang upaya, lorong buku dan perpustakaan terapung di pinggiran Sungai Gombak. Okey, Kaijun, apakah kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Capaian digital ni, murid-murid, capaian digital ni maknanya
semua rakyat Malaysia boleh mengakses buku secara alam maya, buku digital secara alam maya. Jadinya di mana-mana sahaja semua orang boleh membaca buku. Tapi kalau capaian digital untuk golongan kurang upaya inilah melebihkan orang kurang upaya supaya mereka pun dapat capaian digital untuk membaca buku, untuk melihat buku tersebut dan sebagainya. Okey, Afifi, bolehkah kamu jelaskan adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Bagi saya, ni macam contoh Afifi jawablah. Bagi saya, program yang dirancang amat sesuai untuk meningkatkan pembacaan dalam masyarakat. Kerana semua masyarakat tidak terlepas daripada menerima kebaikannya. Contoh tadi orang kurang upaya dapat capaian digital kan. Kalau perumahan rakyat ada pusat membaca, ada pula lorong buku, dan juga wujudnya perpustakaan terapung berhampiran dengan Sungai Gombak. Baik, ini tajuk kita untuk hari ini. Jadi cikgu harap semua murid dapat membacanya dengan baik, dapat mentafsir dan memberikan respon dengan baik tentang apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, ini ialah tentang buku teman setia. Jadikanlah buku sebagai teman setia. Kalau dalam Islam, buku yang paling agung ialah Al-Quran, kan? Semua orang perlu membaca Al-Quran. Itu dalam Islam. Okey, kalau dalam kehidupan seharian, perlulah baca buku teks, baca buku cerita, baca novel, komik, majalah. Itu untuk menambahkan perkataan-perkataan baru dan juga bagaimana kamu nak mengolah ayat dengan lebih baik dan juga dapat menarik orang lain untuk membaca cerita kamu nanti. Okey, untuk hari ini tugasan yang pertama, kamu akan buat ataupun jawab soalan dalam Google Form yang telah cikgu sediakan. Ini contoh dia. Link Google Form akan cikgu sediakan bersama-sama dengan link video ini. Jadi kamu jangan risau, jawab dan cikgu akan dapat tahu siapa yang dah hantar dan siapa yang belum hantar. Okey, bagi Google Form ni banyak kegunaannya. Jadinya kamu tak payah menyalin dalam buku. Cikgu akan dapat keputusan kamu dengan cepat. Okey, supaya cikgu dapat menyemak kelemahan-kelemahan kamu. Okey, terima kasih kepada semua murid yang tak pernah jemu untuk menonton video cikgu, biasa menjawab soalan-soalan cikgu. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Okey, sebabnya kita akan berjumpa insya-Allah pada bulan 3 nanti. Tapi cikgu akan teruskan dengan membuat video untuk kamu belajar di rumah. Okey, cikgu rasa untuk yang pertama, untuk minggu ini sampai di sini dahulu. Terima kasih kepada murid-murid kerana menonton video cikgu ini. Okey, anda semua ialah awesome, terbaik untuk cikgu. Okey, dan juga terima kasih kepada semua murid yang telah subscribe channel YouTube cikgu, yang tengok balik video-video cikgu yang lama, kan? Di situ banyak video-video yang cikgu letakkan ialah tentang apa yang cikgu ajar kamu. Okey, boleh kongsikan dengan rakan-rakan di sekolah lain, boleh kongsikan dengan abang dan juga kakak dan juga adik supaya kita dapat sama-sama manfaatnya. Okey, cikgu rasa untuk yang pertama ini sampai di sini dulu. Kalau ada apa-apa masalah, boleh hubungi cikgu. Okey, WhatsApp ataupun melalui Telegram. Okey, cikgu rasa sampai di sini dahulu. Bye.